Okey, adakah semua masih di sana? Masih setia bersama kami. Alhamdulillah. Masih doktor. Okay, hari ni tak ramai ni, ada 50 orang sahaja. Maknanya ada 20 orang tak ada, tapi tak apalah. InsyaAllah boleh tengok rakaman saya. Uh, kita akan teruskan kita punya kelas topik seterusnya ialah topik analysis variance. Okey, topik analysis variance juga adalah salah satu daripada topik yang akan ditanya nanti di dalam exam. Apa maksud analysis variance? Ya, Analysis variance ini adalah sebenarnya dia nak melihat kepada tulis sikit lah. So apa dia analysis variance? Analysis variance. Okay, analysis variance ini ialah kita sebenarnya nak melihat sama ada daripada hasil daripada kita punya kajian. Yang ini dia lebih menumpukan kepada industri perkilangan lah. Biasanya orang gunakan analysis variance ni untuk perkilangan. Kerana dia menggunakan bahan-bahan mentah, dia menggunakan buruh langsung, buruh tak langsung, dia menggunakan belanja yang yang spesifik untuk menghasilkan sesuatu produk. Itu pasal dia menumpukan analysis variance ni nak tengok kecekapan. Kecekapan ataupun penggunaan harga itu adakah cekap atau tidak. Kerana dia punya result nanti dia akan ada memuaskan ataupun tidak memuaskan. Contoh Jadi nanti saya akan terangkan juga kenapa, apa yang maksudnya tidak memuaskan dengan memuaskan ini dalam case analysis variance. Analysis variance ini ialah untuk melihat yang kita budgetkan, kita nak compare yang kita budgetkan dengan yang berlaku sebenar itu, yang apa perbezaannya. Jadi kita nak tengok variant dia. Variant tu perbezaannya. Contoh kita rasa kita nak beli contoh kita nak upah orang lah, senang kita cerita upah ni. Kita nak upah orang. Kita jangkakan kalau kita ambil untuk keluarkan satu produk ni kita perlukan 5 orang. Jadi untuk kena upah saja kita jangkakan untuk keluarkan satu produk ni kita kena bayar upah sebanyak RM5,000 sebulan. 5 orang. Jadi satu orang kita bayar RM1,000 je untuk buat contohlah buat satu produk, apa-apa produk, mungkin produk yang kecil lah ni produk yang kecil, jadi kita perlukan bayar RM1,000 saja untuk tambahan untuk dia keluarkan satu-satu produk itu dalam jumlah yang kita nak. Jadi kita jangkakan bayar RM5,000. Bila berlaku saja hujung tahun, rupanya yang kita ambil ni dia tidak berapa cekap. Rupanya kita kena bayar dia punya allowance tu kerana kita kena tambah jam, dia kena OT lah, kena apa kan. Bila cukup bulan, kita bayar dia punya upah tu mungkin dalam RM5,400. Jadi menunjukkan kat sini, bila kita buat analisis variance, jadi dia tidak cekap. Kita jadi tak cekap lah, maknanya kalau kita buat analisis variance, dia tak memuaskan lah. Sebabnya yang berlaku sebenar lebih besar daripada yang kita budgetkan. Yang itu kita panggil tidak memuaskan. Analysis variance tu tak memuaskan. Okey, itu maksudnya kita kena buat analisis. Bila kita perlukan analisis ini untuk syarikat-syarikat yang besar lah biasanya, yang dia membeli bahan mentah yang banyak, dia perlukan pekerja yang ramai. Jadi dia akan buat analisis begini. Okey, untuk kita yang biasa bisnes kecil-kecil ni biasanya kita tak buat lah. Okay, kita buat yang ni tidak dibuat oleh semua orang. Sebenarnya analisis variance ni dia ada tiga jenis. Pertama, analisis ke atas dipanggil ke bahan mentah ataupun bahan langsung. Okey. Pertama sekali kita akan tengok analisis ini dibuat ke atas bahan mentah.
ataupun dipanggil juga bahan langsung, mentah atau langsung. Kedua-duanya boleh digunakan. Apa maksud bahan mentah, bahan langsung ni? Ialah kalau kita contoh kita nak buat kari pap. Contoh kari pap. Makan dah, lapar dah ni. Okey. Kalau nak buat kari pap, apa bahan mentah yang kita perlukan? Jadi bahan mentah dia secara langsung yang kita perlukan sebenarnya tepung. Kan contohnya inti dia apa, kentang ke apa benda. Jadi dia adalah bahan langsung kepada produk kari pap. Jadi kita kena tengok pembelian bahan-bahan untuk dibuat kari pap tu kena perlu dilihat secara teliti oleh pengeluar. Sekiranya kalau kita keluarkan sikit tak apa. Kita nak keluar sebulan tu 1,000,000 unit kari pap untuk diedarkan seluruh Malaysia. Contohnya. Jadi kita terpaksa baru kita kena kaji kan. Jadi apa yang kita kaji kat atas bahan mentah ni? Yang pertama kita akan melihat kepada kecekapan harga dia. Harga bahan mentah yang kita beli. Kita kena tengok dia betul-betul. Jadi apakah formula dia? Saya bagi formula. Saya bagi siap-siap formula dia. Yang ini sebagai nota kita. Dia punya ringkasan dia ialah QB. Apa saya bagi ringkasan dia dulu. QB ni ialah dipanggil kuantiti beli. Kita beli dia. Darabkan dengan harga HS, iaitu harga sebenar, tolakkan dengan harga standard. D ni ialah standard. Apa maksud standard? Yang kita bajetkan, yang kita jangkakan. Okey. Kalau nak beli barang kari pap ni, tepung kita bajet mesti RM3. Contoh, harga yang kita jangka dia RM3. Jadi kita pergi pasar, harga murah RM2.65. Jadi kat situ akan ada kelebihan lah nanti. Contoh, ini bagi contoh penerangan yang simple saja. Sebenarnya yang berlaku tidaklah semudah itu. Okey. Yang kedua, selain daripada tengok harga, kita akan tengok kecekapan kuantiti. Kadang-kadang disebut sebagai kuantiti bahan langsung, melihat analisis variant kuantiti, ataupun kadang-kadang disebut juga sebagai analisis variance kecekapan. Analisis variance bahan mentah, kecekapan bahan mentah. Dia menggabungkan ke semua ayat ni lah. Jadi dia akan, yang ini formula dia, ialah kita akan tengok harga standard. Harga standard dia, harga yang kita bajetkan, darabkan dengan kuantiti yang kita betul-betul guna dengan kuantiti yang kita jangka sepatutnya kita guna. Dia makin bening Sekali lagi, you all bersyukur kerana kita exam dengan online. Jadi formula tidak perlu dihafal. Sila sediakan nota-nota saya ni, sebaik-baiknya kita print saja, jangan letak dalam kita punya laptop. Kalau boleh print. Bila kita print, kita ada di sebelah-belah kita boleh tengok terus. Kalau dalam soft copy, kita nak jawab exam tu, nanti kita nak menaip, kita nak cari lagi dia duduk kat folder mana apa semua, kita susah nak cari. Masa 4 jam tu, kalau 5 soalan sebenarnya kencap sangat. Tiba-tiba jawab dah habis masa dah. Okey? Jadi sila bersedia lebih awal untuk preparation untuk kita punya nak menjawab soalan tu. Jangan take for granted Okey, seterusnya kita juga akan tengok yang kedua, berkenaan dengan buruh langsung. Okey, buruh langsung. Jadi buruh langsung ni ialah buruh langsung, of course kita akan pekerja sebenarnya. Kenapa ada buruh langsung? Kena ada buruh tak langsung. Buruh langsung ialah buruh yang betul-betul terlibat dalam pembuatan tu. Contoh tadi kita buat kari pap tadi kan. Jadi yang buat kari pap itu ialah orang yang tak kira lah dia nak kena buat kentang tu, dia nak nak buat inti tu ke, ataupun orang yang kena buat dia punya acuan kentang tu kan, yang kena tepung, nak uli tepung, lepas tu dia yang kena goreng kira langsung. Itu semua ialah buruh yang terlibat secara langsung nak keluarkan produk.
Yang buruh tak langsung ni, buruh tak langsung ialah yang tak terlibat dengan pembuatan. Contoh, kita punya HR, walaupun dia kerja kilang, ada HR yang tolong jaga sumber manusia. Orang sales, orang pentadbiran, kan. Jadi orang account contohnya. Yang ini tidak terlibat secara langsung. Yang itu kita panggil buruh tidak langsung. Okey, so buruh langsung yang terlibat. Jadi apa yang dilihat daripada buruh langsung ini, pertama sekali ialah dia akan ukur dari segi kadar upah yang kita bayar. So kita nak tengok ada variance atau tidak kadar upah ni. Kita jangka nak bayar berapa, yang berlaku sebenarnya berapa yang kita kena bayar. Jadi formula dia ialah dipanggil JS. JS ni ialah jam sebenar yang digunakan untuk produce kalikan dengan kadar. Kadar sebenar tolakkan dengan kadar standard. Kadang-kadang kita jangka, okey, kita nak bayar dia sejam RM5 lah contoh. Sejam RM5. Tiba-tiba bila berlaku sebenar-benarnya, tengok dia ni tak berapa cekap lah, lambat sikit buat kerja, kita cah dia RM4 je. Contoh. Kan jadi nanti bila kita tengok dari segi kadar upah, cantik. Dia memuaskan lah, sebabnya patutnya bayar RM5, kita boleh bayar RM4. Tetapi bukan faktor tu saja kita tengok faktor yang kedua pula. Okey, faktor yang kedua yang kita akan tengok dipanggil faktor kecekapan. Sama macam atas juga, dia akan tengok kecekapan juga. Di atas dia akan tengok kecekapan kuantiti. Di bawah dia tengok kecekapan penggunaan jam. Itu dia panggil kecekapan. Dia ada masing-masing punya ukuran lah. Macam ini sama lah juga, kita mana-mana pun sama. Kalau nak tengok kecekapan buruh, kena tengok jam digunakan untuk hasilkan satu produk. Jadi formula dia ialah kita tengok kepada kadar yang standard saja, tetapi apa yang kita akan tumpukan ialah jam sebenar yang dia gunakan tolakkan dengan jam yang standard ataupun jam yang kita jangka dia guna. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, kita akan tengok dipanggil overhead. Overhead saya tak akan ajar formula dia. Overhead saya terus explain saja. Overhead pun dia ada dua. Satu, kita tengok overhead. Overhead ni ataupun dalam formula dia ialah OH. Kita tengok OH berubah dengan kita akan tengok OH tetap. Apakah itu overhead? Overhead ni kalau dalam bahasa biasanya ialah belanja. Tetapi kenapa kita nama dia overhead? Kerana kita sedang bercakap berkenaan dengan perkilangan ataupun pengeluaran, industri perkilangan ataupun pengeluaran. Jadi kalau kita berbelanja itu dianggap sebagai overhead, nama dia. Terma dia tu. Dia unik sikit. Okey. So kita guna terma overhead berubah ataupun overhead tetap. Apa maksud overhead berubah? Overhead berubah ini ialah belanja-belanja dalam kilang yang berubah-ubah mengikut kita punya produk yang kita keluarkan. Contohnya ialah kita nak gunakan insurans. Insurans ni dia pun berubah-ubah. Kenapa dia berubah? Sebabnya insurans ini kita insurans ke atas, contohnya ke atas pekerja. Pada pekerja kita. Jadi pekerja kita ni kadang-kadang 20 orang, kadang-kadang kalau perlukan ramai kita perlu 30 orang, insurans dia berubah-ubah. Jadi dia ialah overhead berubah. Insurans boleh jadi tetap, boleh jadi berubah. Jadi kita tengok keadaan dia lah. Okey. Contohnya kita tengok apa lagi yang berubah Doktor, overhead tu sama dengan cost ke? Belanja, sama dengan belanja. Sama dengan belanja Ya, dia tak boleh sebut cost, dia kena sebut belanja. Belanja berubah dengan belanja tetap. Okey? Contohnya kalau kita tengok apa yang contoh overhead tetap ni, belanja yang tetap, iaitu contohnya bayar elektrik. Okey, bayar elektrik ni kita guna kalau kita on semua kita punya ni, tak kira lah ada 2 orang ke, ada 10 orang ke, ada 15 orang ke, kalau kita dah on dia punya lampu semua kilang tu, tetap kena bayar banyak tu juga.
Itu dipanggil overhead tetap. Okey, dipanggil atau belanja. Jadi yang ini kita tak akan belajar macam mana nak tengok dia punya kecekapan. You are lucky lah, sebenarnya overhead ni yang paling susah sekali nak tengok. Jadi cuma kita tak keluarkan formula, kita cukuplah dengan you faham apa dia overhead. Boleh Okey, sekarang ni kita nak tengok kita punya terma dia. Ataupun kita punya ringkasan di atas tadi QB ni apa benda ni kan. So kita akan mulakan dengan yang atas ni lah, bahan mentah ni QB, HS, HD, HD, QG, QD ni. Okey. So saya akan ringkaskan sikit untuk bahan mentah. Ataupun bahan langsung ataupun langsung. Pertama tadi saya gunakan terma QB. Ataupun terus saya tulis QB. Okey, QB ini maksudnya ialah kuantiti dibeli. Jadi bila kita baca satu-satu soalan, kita kena tahu yang mana satu maklumat berkenaan kuantiti yang dibeli. Maknanya bahan mentah yang dibeli. Jadi kena cari yang ini yang menjadi kita akan jadi pening sebab tak tahu. Seterusnya ialah QD. Yang ini ialah kuantiti diguna. Dia kena ada perkataan diguna, kuantiti yang kita gunakan secara standard ataupun yang kita budgetkan. Kita jangkakan dia akan berlaku. Okay, kuantiti ni kalau nak keluarkan sejuta karipap tadi tu, kita perlukan 10,000 kg tepung. Agak-agak saya pun tak tahu kan. Jadi pakai agak-agak. Jadi kita punya jangkaan tu macam mana? Jadi jangkaan-jangkaan ni bukan jangkaan orang-orang sembarangan lah. Macam saya tak tahu buat karipap, tak tahu nak buat guna, bukan boleh sebut. Jadi orang yang tahu saja berdasarkan pengalaman-pengalaman lepas, yang paling baik sekali untuk keluarkan satu produk tertentu dalam bentuk berapa unit, berapa banyak bahan mentah yang diperlukan. Jadi kita akan ukur dia. Jadi kita tak mau beli terlebih, tak mau beli terkurang. Terkurang apa kesan dia? Bila kita beli kurang, kita beli sikit, dia akan menambahkan kos kita. Jadi kecekapan harga tak boleh. Pasal kalau kita beli secara bulk ataupun secara banyak, dia menyebabkan kita boleh menjimatkan harga tu. Misalnya bila kita beli 3 tan, 4 tan, harga akan lebih murah lah. Kalau kita pergi kedai runcit tiap kali nak buat, beli sekilo, 2 kilo, penat lah. Itu beza dia. Kuantiti QG, iaitu kuantiti yang kita guna sebenar. Yang tadi beli saja, yang ini kuantiti yang kita diguna sebenar. And then HS ialah harga sebenar. Dan akhir sekali ialah HD, iaitu harga standard. Okay, yang ini ialah kita punya dipanggil kita punya rujukan. Rujukan untuk kita tengok nanti. Okay. Terusnya ialah yang melibatkan buruh langsung. Terma tadi tu. So, terma yang akan kita gunakan untuk buruh langsung pertama sekali ialah JS tadi tu. Ini maknanya jam kerja kita yang sebenar. JD, jam standard. Yang ni 4 aja. KS, kadar upah tu lah. Kadar sebenar. Kadar upah sebenar. Kadar yang perlu kita bayar. Dan KD, kadar standard. Maknanya yang kita rasa kita perlu bayar kalau untuk buruh langsung ni berapa banyak yang kita kena bayar. Okey, ini ialah kita punya terma-terma yang kita kena saya tulis juga di sini sebagai rujukan kalau kita nak tengok formula nanti.
Boleh? Okey, seterusnya saya akan sambung dengan kita punya solusi. Solusi untuk LDK 5 analisis variant. Tadi tu lebih kurang pengenalan dulu. So kita tengok kita punya soalan. Soalan pun saya dah sertakan tadi pada you all. Kita baca dulu soalan ni secara keseluruhan dulu. Okay, analysis variance ini pertama sekali dia akan bagi maklumat produk-produk yang kita ada. Contohnya produk mungkin ada 2, mungkin ada 1. Dalam kes ini dia bagi produk 1 saja. Kadang-kadang soalan mungkin dia bagi 2. Jadi bila 2 kita kena betul-betul faham bahan mentah ini ataupun bahan langsung ini untuk yang mana. Buruh langsung ini untuk yang mana. Jadi macam kalau ada 2 produk atau ada 3 produk, macam ada 3 soalan berbeza lah. Jadi kita kena buat sedikit ringkasan nanti masa kita buat soalan ni. Okay, so sila berhati-hati. Pertama sekali, kita baca bahan langsung ataupun bahan mentah. Kadang-kadang disebut bahan langsung, kadang-kadang disebut bahan mentah. Kalau tengok dalam soalan ni, dia buat bahan langsung. Okey. Sebanyak 14,000 unit model cas. Yang ini produk. Kena beza. Kadang-kadang kita ni bila kita baca, kita pening. Kita tak tahu yang mana satu bahan mentah, yang mana satu produk. Kan? Jadi kena tengok. Yang ini apa yang dia nak buat ni? Dia kata ialah dia keluarkan satu produk, nama dia produk model CAS. Produk apa tak tahu. Okey, katakanlah macam bentuk satu benda yang besar lah. Model cas dipanggil ni. Handphone ke apa ke. Dia nak keluarkan satu produk tu 14,000 sebanyak 14,500 unit telah dikeluarkan. Maknanya kita ada produk yang dah siap 14,500. Tetapi untuk buat this produk, dia perlukan kos bahan mentah ataupun kos bahan langsung. Dia kadang-kadang dia gunakan ayat ni bahan langsung, bahan mentah. Sebenarnya makna dia sama. Cuma penggunaan ayat tu kadang-kadang mungkin kita nanti ni bahan mentah pula, bahan langsung sama Dia kata untuk bahan mentah ni dia perlukan kos dikeluarkan bulan lepas dengan kos bahan mentah sebanyak 37,600 dan 46,000 untuk kos buruh langsung. Jadi apa yang susahnya soalan ini, dia bagi jumlah pula. Kadang-kadang dia bagi dalam bentuk seunit, kalikan dengan harga, dapatkan dengan jumlah. You all ni bila saya ajar guna jumlah, dia tak boleh reversekan kepada unit. You all akan nampak semua benda mesti nak kena bahagi. Okay, yang ini kadang-kadang saya susah hati bila soalan macam ni. Okay. Sila dengar betul-betul, kita kena faham kita kena faham. Contohlah kita beli barang. Kita beli barang, kita beli benda yang simple Apa yang beli simple Kita beli handphone lah. Kita kata kita beli handphone. Kita buat handphone Kita beli handphone. Handphone tu kita beli 3 unit beli. Kita beli harga 3 unit bernilai RM10,000. Jumlah yang kita beli ialah RM30,000, RM10,000. Tetapi bila kalau soalan saya tanya, kita beli 3 model. Model A, model B, model C. Berapakah harga model A? Jadi kita kena tengoklah satu. Oh, model A ialah model yang paling mahal. Satu unit model A harganya RM5,000. Okey, jadi kita dah tahu apa beza dia. Satu unit ini RM5,000. Ada 2 unit lagi dia sama harganya. Walaupun dia model B dan model C, tapi harganya sama. Mana kita tahulah model B 2,500, model C 2,500. Perlu bahagi ke? Tak perlu bahagilah. Ataupun kalau kita kata, sebenarnya semua model ialah model yang sama. Kita beli 10,000, model semua model yang sama. Jadi bila kita nak tanya berapa harga seunit, kena bahagilah 10 bahagi 3. Dapatlah RM3,333.
Itu dia punya konteks penceritaan. Masalah you all ialah bila kita nampak ada kos macam ni, saya punya formula saya buat. Okey, so kita nak tengok berapakah harga bahan mentah, 37,600 bahagikan dengan 8,000, kita dapatlah harga segini. Macam tu. Bila you nampak saya buat calculation macam ni, semua exam nanti bila ada jumpa exam mesti you nak bagi. Dia nampak benda tu sebagai satu kemestian nak bagi. Dia bukan satu keperluan. Jadi ada beza antara kita faham dengan tak faham dengan apa yang kita baca. Okey. Okey, ada orang yang baru kata ada attendance. So kemudian tolong ingatkan saya untuk attendance. Alright, seterusnya ialah sebanyak 8,000 kilogram bahan mentah telah digunakan, manakala sebanyak 5,000 jam buruh langsung telah dilibatkan. Dalam tempoh yang sama, sebanyak 11,700 kilogram bahan mentah telah dibeli. Nampak ada perkataan beli, ada makna guna. Benda ni kena faham betul-betul lah. Dengan harga RM54,990. Soalan kali ini dia minta yang pertama. Kirakan jumlah kos standard bagi bahan dan buruh langsung berdasarkan volume pengeluaran tempoh ini. Soalan ada tanya berkenaan dengan kos standard. Jadi kadang-kadang bila you jumpa lagi soalan yang lain, soalan ini tidak ditanya. So bila tidak ditanya jangan buatlah. Ni kadang-kadang saya kena ingatkan beberapa kali. Ada jawapan bila saya ajar macam ni, you akan seboleh-bolehnya dia akan cuba juga buat apa yang saya ajar. Okay. Walaupun soalan tak tanya. Oleh kerana kita dah belajar, rugi kalau tak buat. Jadi you all soalan tak tanya pun you bantai akan buat juga benda ni. So sila berhati-hati apabila buat. So soalan pertama. Soalan pertama ialah dia tanya cost standard. Kita buat satu-satu. Maksud cost standard ialah kita nak tahu satu-satu. So kita mulakan dengan bahan mentah. Okey, untuk kita tahu cost standard bahan mentah, kita kena tengok berapakah unit pengeluaran yang dikeluarkan. Unit pengeluaran yang dikeluarkan ialah sebanyak tadi berapa? 14,500. Ini ialah unit yang dikeluarkan. Ni 14,500 macam saya cakap tadi dia beli 14,500. Jadi 14,500 ialah produk yang dah siap. Sekarang dia nak tahu kos untuk keluarkan 14,500 ni, bahan mentah kita nak keluarkan berapa ringgit? Macam itulah kiranya. Jadi maksudnya kalau nak keluarkan produk katakan unit pengeluaran, kalau nak keluarkan unit pengeluaran 14,500, kita baca soalan ni. Untuk keluarkan satu produk, kita perlukan bahan langsung, kita perlukan setiap untuk satu unit produk perlu gunakan 0.5 kg untuk bahan, dan setiap harga barang langsung bahan mentah ini ialah RM5 sekilogram. Jadi macam mana dapatkan harga standard dia ialah kita kena darabkan dulu dengan dia punya seunit nak keluarkan dapat berapa? Seunit kita nak kira seunit dia berapa? Iaitu kalikan dengan 0.5 kg. Dan harga dia 5. darabkan dengan harga ialah RM5 tadi kan? RM5 kita buat 5.0 lah. So kita kena kali 14,500 darabkan dengan 0.5, seolah-olah macam bahagi lah ni, bahagi setengah, darabkan dengan 5. So kita akan dapat RM36,250 Malaysia. Ini ialah kos. Jadi untuk keluarkan produk sebanyak 14,500, bahan mentah yang kita kena beli ialah 36,250. Kenapa kita kena buat ni? Soalan tanya ataupun soalan minta kita buat. Jadi nanti bila jumpa soalan lain, macam mana nak cari cost standard lah? You mesti, dia kadang-kadang bila dia tak tanya, maknanya tak perlu buat. Okey?
Sekejap sambil makan. Dah mula lapar ni. Okey. Seterusnya, buruh langsung. Sama juga buruh langsung, unit pengeluaran kita perlukan 14,500. So berapa banyak buruh langsung, kos buruh langsung yang kita perlukan? Tengok soalan. Buruh langsung untuk keluarkan seunit produk perlu 0.4 jam. Dia bagi dalam, bukan dalam bentuk minit, dalam 0.4 jam. Ambil je lah 0.4 jam dan RM10 kita bayar sejam. Jadi cara dia ialah darabkan dengan 0.4 jam dan darabkan dengan RM10. RM10. So, bila kita darabkan 14,500, darabkan dengan 0.4, darabkan dengan RM10, kita akan dapat RM58,000. Jadi buruh yang kita kena bayar sebanyak RM58,000 untuk keluarkan 14,500 unit produk ini. Soalan ini kenapa kita kena buat? Sekali lagi saya ulang, sebab soalan minta kita buat. Jadi nanti bila you jumpa soalan lain, jangan, benda ni bukan wajib dibuat. Okey, dia akan maklumat, bila dia minta maklumat akan beri. Kalau misalnya dia tak minta, maklumat dia tak beri. Jadi bila tak beri, kita jadi mencubalah habis semua di darabnya. Jadi saya nampak soalan tahun lepas pun macam ni. Saya ajar ada soalan, tapi soalan untuk dalam final dia tak tanya on cost standard. Tapi semua orang buat. Jadi saya agak muskil. Mana dia dapat maklumat ni? Kan? Tapi bolehlah buat kira you darab lah apa benda, janji jumpa unit pengeluaran, you darab, you darab je apa yang you seronok jumpa kan. Jadi sebenarnya maklumat yang dia beri tu tak boleh menyebabkan kita nak mengira benda ni kan, cost dia. Jadi tidak perlu buat sekiranya tidak diminta. Okey. So bukan yang semestinya kita belajar ni kita akan mesti kena guna dah you all ni kadang-kadang dia punya pemahaman ada sedikit berbeza. Okey, bila dah belajar mesti kena dalam final kod mana pun kena keluarkan. Jadi tak betul. Pemahaman tu tak betul. Okey, seterusnya. Okey, yang kedua ialah cost standard kita dah keluarkan tadi. Now kita kena kira varian kecekapan bahan langsung. Nampak? Dia buat kecekapan bahan langsung. Ingat tadi nota kita? Nota kita bila kecekapan bahan langsung ini ialah kita kena guna ni, yang kedua. Okey, nampak tak yang kedua ni? Iaitu kuantiti ataupun kecekapan. So apa yang kita kena buat ialah Harga standard. yang kedua, dia tanya variance kecekapan bahan langsung. Okay, kadang-kadang saya guna bahan mentah. Tengoklah soalan ni, kadang-kadang guna bahan mentah, kadang-kadang guna bahan langsung. Sila jangan terkesima dengan terma. Kadang-kadang bahan mentah ni mana pula tak belajar. Okay? Jangan kata tak belajar. Okay, formula dia ialah saya dah maklum tadi. HD QG tolakkan dengan QD. Ini formula dia. Patutnya kalau dalam exam kena tulis dah benda ni. Cuma kita sekarang ni nak tulis tak tulis pun terpulang lah. Sebabnya you all tak perlu hafal. Cuma kena ada nota di CPU. Bila dia tanya terus cari. Okay, cuma nak cari bahasa bukan nak cari nilai dia bukanlah benda yang mudah. Okay, jadi kita kena tengok. HD, tengok soalan. HD, QG, QD. Ni tengok soalan. Kita mula-mula dia nak minta HD. Soalan satu ni berkenaan dengan soalan satu. Jadi kita kena tengok HD dia dulu. Berapakah HD? HD untuk bahan langsung ialah harga standard. Bila harga standard dia dah bagi belum? Dah. Harga standard dia berapa? RM5. Lepas tu dia tanya apa? Soalan lagi. Dia minta QG. Apa maksud QG? Masuk QG ialah quantity
ni kita tengok. QG ialah kuantiti diguna sebenar. Ni kita cari. Mana kuantiti? Jadi kita baca ni sebanyak 8,000 kilogram bahan mentah telah digunakan. Maknanya ini benda yang betul-betul digunakan. So kita dah dapat maklumat kat sini 8,000 ialah kuantiti yang betul-betul digunakan. Satu lagi ialah Q. Formula tadi apa? QD. Apa maksud QD? Kuantiti diguna standard yang kita jangkakan. So ada tak maklumat sini yang kita jangka guna? Dia tidak nyatakan dengan jelas macam 8,000 ni. Jadi kita kena buat sedikit calculation. Macam mana nak tahu harga keluaran standard dia? Ialah kita ada unit yang kita nak keluarkan sebanyak 14,500. Tetapi yang kita akan gunakan untuk setiap unit kita keluarkan ni, kita hanya guna bahan mentah sebanyak 0.5. So kita kena darabkan dia dulu. 14,500 darab dengan 0.5 lebih kurang bagi 2 lah. Kalau bagi 2, 7, 2, 5, 0. Okey, boleh nampak tak? Jadi ini cara saya digest soalan. Okey. Jadi bila kita nak tulis semula, tadi kita dah dapat HD ialah RM RM5. Ataupun tak payah tulis RM lah, nanti you jadi pening. Okey, kita je tulis RM5. 5. Dalam kurungan kuantiti diguna ialah sebanyak 8,000. Tolakkan dengan kuantiti standard 14,500 darabkan dengan 0.5. Tutup kurungan. 5 kalikan dengan 8,000 tolakkan dengan 7,250. Dapat apa? Tolong kira. Saya suruh you all kira, saya nak tahu you all tu masih wujud ke tidak. Kadang-kadang macam tak wujud je. Assalamualaikum. 50. Berapa? 3750, betul ke salah? Betul. Betul. 3750. 3750. 8,000 tolak dengan 7,250, kita akan dapat 750. 750 kalikan dengan 5, kita akan dapat 3,750. Bila kita dapat 3,750, ini ialah PM. Tidak memuaskan. Saya tak mau terang lagi. Okey, tidak memuaskan ni saya tak mau terang lagi. Nanti saya nak terangkan bila saya dapat satu lagi, dia memuaskan baru saya terangkan. Okey. Yang seterusnya. Soalan seterusnya ialah dia minta kirakan varian harga bahan langsung. Yang ketiga, variance harga bahan langsung. Dah pukul 11. Ya Allah. Cepat sikit ni. Varian harga bahan langsung, dia punya formula ialah QB HS tolak HD. Okey. So kita akan tengok dalam ni. QB, apa yang QB? QB ada kat sini. Dia cakap
dalam tempoh yang sama sebanyak 11,700 bahan mentah telah dibeli. So, dapat maklumat tak? Ada maklumat. Iaitu yang dibeli ialah sebanyak 11,700 kilogram. Darabkan dengan HS. HS ialah harga sebenar. Boleh tak kita tahu berapakah harga sebenar? 54,990. 54,990 ialah harga total 11,700. Betul? So berapa harga seunit? Kali. Harga seunit kali. Tolak harga standard. Macam mana boleh tolak harga standard? Bahagi dengan harga standard tu. Kita lupakan benda yang ni. Kita lupakan benda ni. You keluarkan duit beli handphone, 3 biji handphone RM10,000. Berapa harga sebiji handphone? Yang ini dia you senang kira sebabnya dia dekat dengan diri kita. Kita keluar duit RM10,000 untuk beli handphone. Satu bagi kita, satu bagi suami, bagi isteri, satu bagi anak. RM10,000. Semua jenis sama. Berapa harga seunit handphone? Hai guys. RM3,333. RM33. Sekarang saya rujuk kat sini. Kita beli bahan mentah 54,990 sebanyak 11,700 kilogram. Berapa harga 1 kilogram? RM4.70. Ada orang boleh nampak. Okey. Jadi bahagi je lah. Tapi ingat ya guys. Yang ini saya sedih bila saya ajar macam ni. Tiba-tiba you all kan. Bila dalam exam final. Macam mana pun you akan bahagi dia. Padahal soalan dah bagi dengan jelas. Harga beli 10,000 unit ialah pada harga seunit RM3.50. You all cuba cari jugalah satu jumlah tu untuk you bahagikan dengan unit tu supaya you boleh bahagi. Sebab lecturer ngajar mesti kena bahagi. You carilah jalan macam mana nak bahagi juga. Tidak semestinya kita bahagi sebenarnya. Kalau dia dapat bahagi maklumat dengan jelas unit yang kita beli tu, harga seunit dia, tak perlulah kita susah-susah nak buat bahagi-bahagi macam ini. Okey, tolakkan dengan HD berapa? Harga standard. Harga standard kita dah bagi tadi RM5, betul tak? Ingat harga standard RM5. So tadi kawan kita dah tolong kira 11,700 iaitu RM4.70 tolakkan dengan RM5. So kita akan dapat berapa jawapan? Tolong kira. Okey. Tak ada orang kira dah. Dia makin dah waktu pukul 11 ni saya tahu semua orang dah tak mau kira, nak tengok je. Okey, saya tolong kira lah. So kita akan dapat oleh RM4.70 tolak dengan RM5, kita akan dapat negatif 3%. So kita akan dapat negatif negatif 3% terapkan dengan 11,700 kita akan dapat negatif 3,510. Okey, masih ada lagi orang yang masih bersemangat. Yang ini memuaskan. Apa maksud memuaskan dengan tidak memuaskan? Okey, saya ulang. Maksud tidak memuaskan ialah, dengar betul. Maksud tidak memuaskan ialah apabila yang kita guna ataupun yang betul-betul berlaku yang sebenar melebihi daripada yang kita jangkakan. Okey, kita ambil kes yang atas. Kecekapan kita guna sebanyak 8,000 kilogram. Boleh pasal tak 8,000 tu? 8,000 kilogram. Yang kita jangka, kita pakai 7250 saja.
Jadi yang kita guna melebihi daripada yang kita jangka. Menyebabkan jawapan dia ialah tidak memuaskan. Nah, itu satu kalau nak dalam bentuk ayat. Kalau dalam bentuk logik, dalam bentuk matematik dia tanpa kira logik, ialah kalau dapat jawapan dia positif, maka dia tidak memuaskan. Oh, faham. Kalau dapat jawapan dia negatif, maka dia memuaskan. Negatif ni tak semestinya tak elok. Maksudnya, maksud negatif tu apa? Kita jangka guna RM5, rupanya you tak sampai pun RM5. You guna RM4.70 je untuk harga ni. Jadi you akan dapat negatif tu maknanya dapat lebihan lah. Lebihan bajet. Kita bajet jumlahnya RM20,000, RM30,000, kita pakai cuma RM17,000. Jadi memuaskan lah. You guna duit dengan baik. Macam tu juga. Boleh Okey, seterusnya. Laju sikit. Yang seterusnya, yang keempat. Okey, yang keempat ialah, okey ni dah. Ni pun dah. Okey, kirakan varian harga buruh langsung. Varian Buruh langsung. dia kena sebut kalau varian ataupun harga ataupun kadar. Kadang-kadang dia tulis harga, kadang-kadang dia tulis kadar. Dua-dua boleh. Kadar buruh langsung. Okey, ini formula dia saya ulang semula. Iaitu kalau variance harga bahan langsung, iaitu QB. Ini yang tadi. Okey. Kalau kita cakap berkenaan buruh langsung, kita guna JS, KS tolak KD. J ialah jam, K ialah kadar. Okey. So kita tengok soalan. Jumlah jam sebenar. Dia bagi tahu dah. Dalam kita ni maklumat memang tak banyak Manakala sebanyak 5,000 jam buruh langsung telah dilibatkan. Apa maksudnya? Itu ialah jam yang betul-betul dilibatkan. Jam sebenar 5,000. Kadar standard kadar sebenar. Macam mana nak tahu kadar sebenar? Ialah kita kena tengok berapakah jumlah yang kita bayar untuk buruh langsung. Ada dalam ni. Unit bahan lepas dengan kos bahan mentah sebanyak 37,000 dan 46,000 untuk kos buruh langsung. Boleh nampak? 46,000 untuk kos buruh. 46,000. 46,000 untuk jumlah dia keseluruhan. Jadi sekali lagi perlukan kita buat calculation sikit. Bukan wajib buat. Ikut keperluan. Dalam kes ini dia tak bagi jam sebenar yang kadar sebenar yang kita beri kepada untuk buruh langsung ni. Jadi kita kena totalkan 46,000 tu, bahagikan dengan 5,000 unit yang 5,000 jam yang kita gunakan, baru kita akan dapat jumlah harga kadar buruh langsung sejam. Okey, dan kadar standard dia dah dinyatakan dengan jelas. Kadar standard RM10. Ni. Kadar standard RM10. So, yang ni ialah 10. Tulis semula 5,000. 46,500 bahagikan dengan 5,000, kita akan dapat RM9.20. Tolak dengan RM10. Bila tengok kat sini pun saya dah tahu yang ini mesti jawapan dia memuaskan. Kenapa? Yang sebenar bayar RM9.2 je. Yang kita jangka RM10. Dah confirm dia negatif kan? Bila dia dapat negatif, kita akan dapat negatif RM4,000. So yang ini ialah memuaskan. RM46,000. RM4,000 saja. Bukan RM46,000 RM4,000 saja. Okey, dia memuaskanlah sebabnya kita jangkakan dia berapa, kita guna berapa. Alright. Terusnya. Yang terakhir. Second last lah.
Yang ke ni ialah kirakan varian kecekapan buruh langsung. Okey, yang kelima variance kecekapan buruh langsung. Formula dia ialah kecekapan buruh langsung seperti yang saya cakap tadi tu lah. Ya, sama je iaitu KD JS tolak dengan JD. KD apa KD? KD ialah kadar. So kadar standard ni lah, kita sama dengan ini RM10 ni. Okey? So tulis je RM10. Jam sebenar pun kita dah tahu. Jam sebenar berapa tadi? 5,000. Tolakkan dengan jam standard. Yang ini kalau kita tengok dalam soalan, jam standard pun tidak diberitahu. Mana ada jam standard? Jadi macam mana kita nak tahu jam standard? Berapa unit, macam tadilah, berapa unit yang dikeluarkan? Unit yang dikeluarkan ialah sebanyak 14,500. Jam standard ialah 0.4 jam. Jadi kita kena buat sedikit calculation. Bukan wajib, sedikit calculation ikut keperluan. 14,500, kenapa? Tidak maklumkan di mana-mana. Kalikan dengan 0.4 jam. So RM10, 5,000, 14,500 darabkan dengan 0.4, you akan dapat 5,800. Memuaskan. Sama juga. Ini memuaskan. Ni memuaskan. Kita jangka jam pakai 5,000. Negatif 8,000. Yes, definitely. Okay. Maknanya dia menggunakan kita punya bajet ni secara cekap. Bagi 58,000 guna 50,000 je. Macam itulah dia punya ayat kan. So, ini ialah memuaskan. Okay. So, itu sajalah. Jadi, saya nak minta you all buat kerja satu sikit yang ni. Baca buku sikit sahaja. Berdasarkan analisis varian di atas, terangkan satu cara bagaimana syarikat boleh menambah baik operasi agar ia di tahap optimum. Buat macam mana? Tolong bagi cadangan sikit. Saya bagi contoh bagi jawapan ni tak? Sebenarnya suruh bagi rujuk dalam nota sikit kan. So maknanya kena buat pembelian bahan mentah, kena cekap lah. Ataupun kita kena buat strategi nak tengok pembayaran upah, penggunaan jam. Kalau kita macam ni lah, yang ni semua cekap dah ni. Kan? Jadi yang tak cekap satu je. Yang tak cekap apa? Harga bahan saja yang tak cekap kan. Jadi apa cara kita buat ialah kita perlu kena tengok kajian pasaran sikit supaya harga yang kita jangkakan tu sama dengan bahan yang kita nak beli tu. Kita buat bajet murah, tiba-tiba bila sampai nak beli mahal. Macam itulah lebih kurang. Jadi untuk menambah baik tu kena buat kajian pasaran ke something like that. Okey? Cukup. Saya akan stop dulu. Dah habis Habis untuk bab ini. Okey, saya akan bye-bye, belum habis lagi Saya akan stop dulu. Saya akan habiskan session ini. Saya akan